Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab 3 ini terdapat dua tajuk, iaitu simpanan dan pelaburan dan kredit dan hutang. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan? Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti, besi, tabung atau laci. Wang lebihan juga boleh disimpan di dalam bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat beberapa jenis cara simpanan yang lazim di bank, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Apakah yang anda faham tentang faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberi kepada penyimpan mengikut satu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan, iaitu prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Contoh soalannya ialah yang kedua ialah faedah compound. Faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Faedah compound berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk perhitungan faedah. Contoh soalan ialah seperti berikut. Seterusnya adalah pelaburan. Masuk pelaburan adalah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Pelaburan mempunyai 3 jenis. Antara jenis-jenis pelaburan adalah saham, amanah saham dan hartanah. Nilai pulangan pelaburan pula merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam arti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan adalah keadaan ekonomi negara yang baik akan meningkatkan harga hartanah kerana permintaan terhadap hartanah meningkat. Lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan pusat bandaraya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan hartanah di kawasan luar bandar. Situasi yang politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah. Untuk contoh-contoh soalan bagi pelaburan adalah seperti berikut. Pengurusan kad kredit yang bijaksana terbahagi kepada 4. Pertama, pengguna kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh faedah. Yang kedua, membayar jumlah penuh yang tertera pada penyata kad kredit. Yang ketiga, jumlah minimum pembayaran memberi peluang kepada pihak bank untuk mengenakan caj atas baki dan boleh menyebabkan caj bayaran lewat dikenakan. 4. Membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Selepas itu, kelebihan dan kekurangan kad kredit. Antara kelebihan kad kredit ialah pengguna kad kredit boleh mendapat ganjaran dalam bentuk riba tunai atau penebusan mata. Yang kedua, tidak perlu membawa wang yang banyak. Ketiga, pembayaran mudah dan cekap. Keempat, dapat membeli barangan atau perkhidmatan atas talian. Selepas itu, antara kekurangan ialah pertama, dibebankan dengan caj. Kedua, berbelanja secara berlebihan. Ketiga, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran kad kredit. Kemudian, kesan pembayaran minimal dan lewat bagi penggunaan kad kredit ialah pemilik seharusnya membuat pembayaran kad kredit dengan segera supaya tidak dikenakan caj kewangan. Pihak bank akan memberi kelonggaran kepada pengguna dengan membayar pada masa yang ditetapkan, dikenali sebagai tempoh tanpa faedah. Pemilik kad
perlu menjelaskan semua baki akhir dalam tempoh tersebut. Bayaran minimum biasanya 5% daripada jumlah baki akhir atau minimum RM50. Jika masih ada baki, caj kewangan akan dikenakan ke atas baki tersebut. Jenis-jenis kaedah pengiraan faedah simpanan terbagi kepada dua, iaitu faedah sama rata dan faedah atas baki. Faedah sama rata ialah kadar faedah akan dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi faedah yang digunakan adalah tetap. Yang kedua, faedah atas baki ialah dalam kaedah ini jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Untuk setiap insurans yang dibayar, keutamaan diberikan untuk menjelaskan jumlah faedah pada bulan tersebut dan kemudian baki selebihnya digunakan untuk menjelaskan baki jumlah pinjaman. Contoh-contoh soalan adalah seperti yang berikut. Hutang biasanya membawa maksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu adalah bertukar menjadi hutang. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan 3 dari SMK Kompleks Gong Badak.